Assalamualaikum. Hai guys. Saya Teacher Shoyo. Kenapa ulang 2 kali? Okay, tak apa. Okay, saya tak tahu you guys dapat laju ke slow. Saya rasa line macam okay. Cumanya dia macam slow sikit sampai video tu. Tapi tak apa. Saya start je ajar. Kalau tak faham ke apa nanti boleh tanya. So hari tu kita dah belajar pasal ubahan. Hari tu kita dah belajar ubahan langsung. Which is ubahan ni bab 1 tingkatan 5. Dia senang je bab ni. So saya tengok banyak yang tanya. Bukan banyak lah. Ada 2-3 orang yang tak tahu pasal bab ni. So saya masuk pasal bab ni dulu. Dia senang. So untuk ubahan songsang, kita nak belajar 3 benda. Iaitu cara penulisan. Macam mana pula kita nak tulis ubahan songsang. And then yang kedua, cara menunjukkan sesuatu ubahan tu berubah secara songsang atau tak. So, kita mestilah kena check sama ada dia songsang atau tak. Kalau soalan tu tanya sama ada itu ubahan songsang atau tak. And then yang ketiga adalah penyelesaian masalah. Of course lah, kita akan jawab lebih kepada penyelesaian masalah. Macam mana nak keluarkan ayat. Dari ayat yang dia bagi, kita keluarkan. And then barulah boleh kira. So, jom kita start. Iaitu, pertama. Kenapa saya masuk yang ni terus? Okay, saya tak buat soalan lagi. Saya terang dulu macam mana nak tulis untuk ubahan songsang. Jadi, apa-apa pun ubahan, hari tu saya dah cakap, ubahan lambang dia macam yang pangkah ni. So, ini adalah lambang ubahan. Jadi, dekat sini, untuk songsang, hari tu langsung kita buat macam ni kan. Y berubah secara langsung dengan X. Ini contoh, kalau melibatkan dua pun boleh ubah. And then kali ni kita nak masuk tiga pula. Kita nak masuk ubahan songsang. Jadi macam mana cara penulisan dia? Kita akan tulis Y berubah secara songsang dengan X. Dia akan berada di bawah. Macam tu. So dengan kata lain, kalau nampak je dia cakap berubah secara songsang, terus tulis di bawah. Ini cara penulisan ubahan songsang. So kalau contohlah saya buat Y berubah secara songsang dengan X. Dengan Z lah, saya buat Z. So, kalau saya kata berubah secara songsang dengan Z, saya akan buat Y berubah secara, ni lambang dia, songsang akan berada di bawah, Z. So, ini cara penulisan dia. And then, bila untuk pengiraan, kita dah belajar hari tu, bila nak kira, kita kena letak sama dengan. So, bila letak sama dengan, saya akan dapat Y sama dengan, once kita dah ubah lambang ubahan kepada sama dengan, automatik kita akan letak K. Tapi K ni nak letak di atas ke nak letak di bawah? So itu yang kita tak tahu. Jadi K ni akan sentiasa di atas. K over Z. Itu cara kita nak ubah kepada cara persamaan. Then nanti kita nak kena kira nilai K lah untuk completekan persamaan ni. So nanti itu adalah cara penulisan bagi Y berubah secara songsang dengan X. And then cara menunjukkan sesuatu ubahan berubah secara songsang ataupun tak. Okey, hari tu kita dah belajar dua benda ni juga, iaitu melalui pengiraan dengan melalui graf. Untuk pengiraan, kita dah tambah tadi huruf K. So, nak tahu sama ada sesuatu tu berubah secara songsang atau tak, nilai K mesti sama. Nilai K mesti sama. So, nanti kita tengok dekat contoh macam mana nak tengok nilai K sama. Dia macam yang ubahan langsung hari tu, iaitu contoh kalau saya kira K, untuk data yang pertama tu saya kira saya dapat 5. Yang kedua saya dapat 5 juga. And then yang ketiga pun saya kira saya dapat 5. So ini kita akan cakap Y berubah secara songsang dengan Z lah, sebab kita dapat nilai K ni sama bila kita kira. Okay. And then kalau kita buat kira K, and then mula-mula dapat 5, and then lepas tu dapat 6, lepas tu dapat 7. So dia tak sama. Bila tak sama, kita akan buat kesimpulan Y tidak berubah secara songsang dengan Z lah. Macam tu. Okay. So nanti kita akan kira, iaitu melalui pengiraan kita akan cari nilai K. So nilai K mesti sama. So macam mana nak kira nilai K ni? So kalau kita jadikan nilai K sebagai perkara utama, kita akan darab Y dengan Z lah.
So nanti data yang dia bagi Y berapa, Z berapa, darab je. So kita dapatlah nilai K. Macam tu cara nak kira. And then cara yang kedua adalah melalui graf. Untuk melalui graf sama juga macam kita buat ubahan langsung hari tu, iaitu dia mesti garisan yang kita lukis nanti mesti melalui asalan. So dia mesti melalui kosong-kosong lah. Macam tu. Okay. So untuk dekat sini graf yang melalui asalan kita kena lukis. So data tu kita lukis. So contohlah kalau saya lukis lukisan macam ni. And then saya lukis straight je macam tu. So bila dia lalu asalan adalah yang ni, kosong-kosong. So kita akan cakap Y berubah secara songsang lah dengan Z. Y berubah secara songsang dengan Z. Kalau ni data dia lah Y dengan Z. Okay. So mesti melalui asalan. And then satu lagi kalau dia lukis, dia buat macam ni pula. Tapi dia berlalu macam ni. So bila dia tidak melalui asalan, kita akan cakap ini tidak Y tidak berubah tidak berubah secara songsang dengan Z. Macam tu So syarat dia mesti melalui asalan iaitu kosong-kosong. And then penyelesaian masalah nantilah kita tengok. So now soalan-soalan ni nak fahamkan lagi dia punya konsep yang kita dah faham, kita kena buat soalan. Sebab tu saya bagi soalan kat sini. So first dia cakap ni soalan dari buku teks 1.2b, latihkan diri. Siapa yang nak try boleh buka buku teks, kita buat sama-sama. Alright. So now soalan dia, jadual berikut menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y. Jadi A dia tanya tentukan sama ada Y berubah secara songsang. So saya tulis dulu apa yang songsangnya. Y berubah secara songsang dengan X. So dia tanya sama ada berubah secara songsang dengan X atau tak. Jika ya, tuliskan hubungan dalam bentuk ubahan. So hubungan dalam bentuk ubahan ni yang ni lah. So saya just tulis dulu yang ni. And then nak tentukan, kita buat pengiraan lah. Dia dah bagi nilai Y dengan nilai X. Untuk pengiraan, kena masukkan nilai K. Kita kena tukar dalam sama dengan. So nak tukar sama dengan, mesti letak K. So K berada di atas. And tadi saya dah cakap, kalau nak tentukan hubungan tu songsang atau tak melalui pengiraan, kita cari nilai K. So nak cari nilai K, saya akan dapat Y darab X sama dengan K. So saya pun darablah Y dengan X. So kat sini X dia, Y dia, XY darab. So sini 1, 6. Saya buat 2 ni dulu 1 darab 6, 6. And then 1 1/2 dengan 4. So 1 1/2 adalah 3/2 darab dengan 4. Saya akan dapat 6. Okey, sama. And then saya kira lagi 2 dengan 3. 2 dengan 3 saya akan dapat 6 lagi. And then check lagi, kita kena check sampai habis semua kena sama. And then ni 2 1/2 dengan 2. So ni 5/2 darab dengan 2. Saya akan dapat 5. Nampak tak? Tak sama. So kat sini saya dah boleh cakap ni. So tak apa, saya check satu lagi. 3 darab 1 dapat 3. So kat sini actually kita dah boleh tentukan tau. Bila kita tengok data yang pertama 1 darab 6, 6. XY ni dapat K dia 6. And then ni K. And then saya tengok kat sini 1 darab 3, 3. So kira 2 tu pun saya dah boleh cakap Y tidak berubah secara songsang. Songsang dengan X. Okay. So itu adalah cara untuk buat. And then untuk yang B, saya nak you guys try buat sendiri. Okay. Dah faham konsep macam mana nak buat. Try buat sendiri. Nanti check jawapan. Betul tak apa yang you guys faham. Okay. Kalau tak faham lagi boleh tanya.
Okay, so saya next kan soalan tadi, which is latih kendiri 1.2b. Soalan nombor 2, kita nak jawab soalan dia tanya dengan melukis graf I melawan 1/r yang ni menggunakan skala yang sesuai. So saya guna skala yang sesuai, saya guna yang Y ni 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. And untuk yang Y ni saya guna 0.01, 0.02, 0.03 sampailah 0.07. And then dia kata lagi, tentukan sama ada I berubah secara songsang dengan R ataupun tidak. So macam ni lah, dia suruh buat conclusion sama ada ya ataupun tidak. So dari graf, bila nak tentukan, kita akan buat garisan, and kalau dia melalui asalan, kita akan cakap dia berubah secara songsang lah. Jadi dari sini I dengan 1/r tadi kita dah kira. So jom kita tanda, iaitu untuk 0.024 dia punya I adalah 5. So I 5 kat sini, sini 0.024 lebih kurang dekat sini 0.02, 0.01, 2, 3, 4 lebih kurang kat sini lah. Sekejap saya tanda dulu, ni padam. Sini 0.024. Okay, and then tapi kenapa saya tanda dekat 5? Dia dekat 6, dia dekat 5. 5 dekat sorry. Wait. 5 dekat sini, 0.024 kat sini. Aduh. Okay. And then next adalah 6, 0.029. 0.029 kat sini, 6. And then 7, 0.033. 7 0.033 kat sini. 0.33 dekat 7. Okey, betul. And then 0.048 10. 0.04 45 ni 10. 45 46 47 48 dekat sini. And then 0.067 14 kat sini, 0.06 kat sini, 0.067 kat sini, 65 66 67 sini ke 14. Okey, betul. So dari sini saya buat garis lurus lah untuk tengok dia lalu asalan ataupun tidak. Saya garis je dulu sebab saya tak ada pembaris kat app ni, tapi saya akan adjust, tengok dia lalu tak semua. Ni asalan. Kalau tengok dari sini lalu semua ni. Kalau tak kena betul-betul pun dia dekat-dekat macam tu. Okay, so saya boleh buat kesimpulan dekat sini. Dia kata tentukan sama ada berubah secara atau tak. So I berubah secara songsang dengan R. Oh, saya lupa nak terang. Berubah secara songsang ni apa? Berubah secara songsang ni adalah apabila contoh I ni naik, R ni akan turun lah. So kalau R ni I ni turun, R ni akan naik lah. Dia macam opposite kepada satu sama lain. Dia berbeza antara satu sama lain. Kalau berubah secara langsung, kalau I naik, R pun naik. Kalau R turun, I pun akan turun. Okay, so dia ikut. Kalau berubah secara songsang, dia terbalik pula. Satu naik, satu turun. Okay, so sampai saja. Okay, itu sahaja. So ingat kalau nak tentukan secara melukis graf, kita tengok dia lalu asalan ataupun tidak. Kalau lalu, maksudnya dia berubah secara songsang. Kalau dia tak melalui asalan, maksudnya dia bukan berubah secara songsang. Nombor 3 adalah soalan diberi bahawa G sama dengan 0.15 apabila H sama dengan 8. Ungkapkan G dalam sebutan H. Okey, soalan ni bila dia cakap G dalam sebutan H,
G dalam sebutan H, maksudnya bila kita cari jawapan nanti, G dekat depan, and then G sebagai perkara utama lah, and then H ni dekat belakang, ataupun apa-apa selain tu akan berada di belakang lah. And for sure lah kita akan ada huruf G dengan H sahaja, sebab disebut kat sini G dalam sebutan H. Jadi tak boleh ada huruf K ke M ke N ke kalau ada apa-apa soalan lagi kan. So kalau disebut G dengan H, kita boleh ada huruf G dengan H sahaja. So dalam kes ni bila tambah sama dengan, kita akan ada K, and kita kena carilah nilai K tu. Tak boleh ada K, kita kena ada G dengan H je nanti, jawapan last. Alright. So kat sini dia cakap untuk A, saya tunjuk 2 soalan. Nanti yang C you guys buat sendiri. Dia dah bagi G sama dengan 0.15, H sama dengan 8. So A, G berubah secara songsang dengan H macam tu. And then kita akan dapat G sama dengan K di atas. And then masukkan nilai iaitu G 0.15 bersamaan K H 8. So K bersamaan 0.15 darab 8 lah. So akan dapat 1.2 ataupun 6/5. Jadi jawapan dia G dalam sebutan H, kita akan tulis G sama dengan, saya copy balik yang tadi yang ni, tapi isi nilai K, itu sahaja beza dia. So G sama dengan, sama ada kamu nak tulis 1.2 per H, ataupun you nak tulis G sama dengan 6/5H pun betul. Kedua-dua ni betul. Okay. And then saya tunjuk B. B dia kata G berubah secara songsang dengan H kuasa 2. So saya akan tambah huruf K. G sama dengan K over H kuasa 2. And then dari sini masukkan nilai yang sama, sebab ni dari soalan main yang utama. So saya salin je. G 0.15 bersamaan K per 8 kuasa 2. So K bersamaan 0.15 darab 8 kuasa 2 lah. Jadi dapat jawapan 9.6 ataupun 48/5. So final answer G dalam sebutan H, saya ambil yang tadi, yang ni. And then masukkan balik nilai K. G sama dengan 9.6 per H kuasa 2, ataupun G sama dengan 48/5H kuasa 2. Macam tu. Okay. So settle untuk yang melibatkan dia suruh buat dalam jawapan ungkapkan. Ungkapkan G dalam sebutan apa-apa. So dia macam ni. Okay. And then next, saya buat A dengan B. C buat sendiri Ni lebih kepada algebra. Dia kata punca kuasa 3. Punca kuasa 3 macam ni Okay, so nanti try buat. And then next adalah number 4. Number 4 dia macam tadi juga. Cumanya kali ni dia suruh kita cari hitung nilai Y apabila X sama dengan 0.04. Maksudnya dia suruh cari nilai something lah. So sebelum nak cari nilai something, kita kena cari dulu dia punya persamaan. Persamaan tu apa? Persamaan tu macam ni lah, yang kita dah dapat yang macam ni. So kita kena cari dulu persamaan, barulah kita boleh cari apa-apa nilai yang diminta. So contoh kat sini, kalau kita cari dulu persamaan dia. So first kita tengok soalan dia. So soalan dia, Y sama dengan 0.5, X sama dengan 16. Diberi, belum diberi lagi, hitung nilai Y. Y sama dengan apa bila X sama dengan 0.04. Ni soalan dia So A, Y berubah secara songsang dengan 1/X. Okay, so saya buat A dengan D. At least ni ada contoh punca kuasa 3 lah yang macam tadi. So kat sini A nak kira buat persamaan. So nak buat persamaan kena tambah K. Macam tu. So dengan maklumat yang lengkap, once kamu nampak je maklumat lengkap, macam mana saya tahu maklumat lengkap? Sebab kat sini ada huruf Y dengan X.
So kat sini dia bagi kedua-dua, Y dengan X, nilai Y dengan X. So maklumat yang lengkap kita akan guna untuk cari K. So once dah dapat nilai K, barulah boleh masukkan apa-apa nilai dalam persamaan yang kita dah dapat untuk cari nilai yang soalan nak. So contoh kat sini, sambung dari sini, Y dia adalah 0.5 bersamaan K over 16X. So K bersamaan 0.5 darab 16 lah. So dapatlah 8. Jadi kat sini kita akan dapat persamaan dia, salin balik yang ni, cuma ganti nilai Y sama dengan 8 per X. Dan barulah saya menjawab kepada soalan. Dia tanya berapa nilai Y. So berapa nilai Y apabila X sama dengan 0.04. Jadi saya masukkan je lah, Y sama dengan 8 per 0.04. So dapatlah kat sini Y sama dengan 200. Okay, so dapat jawapan. And then next adalah, saya buat kat sebelah dia Okay, so saya buat soalan D. So D dia cakap Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 3X. So nak pengiraan sama juga, Y sama dengan K per punca kuasa 3X. And then dari sini saya akan cari nilai K dulu, iaitu Y dia 0.5 sama dengan K per punca kuasa 3, X dia 16. So saya kira dulu punca kuasa 3 16 ni berapa? Punca kuasa 3 16. Betul kan punca kuasa 3? Sekejap tengok balik. Betul? Ini sini betul 16? Betul? So punca kuasa 3 16. Dapat 2.5 something. Okey, yang ni saya takut kalau salah keles. 2.51 2.52 0.5. Jadi saya darab je, darab dengan 2.52 darab 0.5. So dapat K dia 1.26. Okey, ni tadi punca kuasa 316 ni dapat perpuluhan tak berhenti, sebab tu saya ambil je 2.52. Dan dari sini once dah dapat persamaan, barulah kita tulis nilai K, barulah kita tulis persamaan dia, iaitu Y bersamaan 1.26 per punca kuasa 3X. So dari sini, bila kita dah dapat persamaan, kita jawab kepada soalan, iaitu, ni saya kecilkan dulu. Soalan tanya apakah nilai Y apabila X ni 0.04. So ganti je lah. Okay, so masukkan 1.26 over punca kuasa 3 0.04. So dapat kat sini 3.66. Okay, so ini adalah untuk soalan number 4, 4A dengan 4B. Kalau yang soalan D ni mungkin dia akan lari sikit belakang perpuluhan, tak apa, okay. So just make sure you punya konsep betul saja. Alright, so next, saya nextkan soalan. Kita tengok bermacam-macam jenis contoh supaya nanti senang you nak jawab soalan. So dia cakap kat sini, hitung nilai S dan nilai T bagi setiap hubungan berikut. So saya akan buat satu soalan je, which is A. B boleh try sendiri. So contoh dia bagi Y berubah secara songsang dengan X. Ingat bila dia nak suruh cari nilai apa-apa pun, yang penting cari persamaan. Nak cari persamaan, kita kena cari nilai K. Nak cari nilai K, kita kena ada maklumat yang lengkap, which is yang lengkap adalah yang ni, ada X, ada Y, X, Y, and dia bagi lengkap. So ni untuk cari K. Okay, so kita akan dapat kat sini Y sama dengan K over X. So K bersamaan
y darab x lah, iaitu ni y darab x. Y dia adalah 2, x dia adalah 3. So dapatlah 6. Once kita dah dapat nilai K, masukkan balik dalam persamaan yang ni. So Y sama dengan 6 per X. Once dah ada persamaan, barulah kita akan masukkan nilai yang soalan nak, which is S yang ni. Cari ni dulu. So kat sini kita akan dapat X dia S, Y dia 1.5. Contoh 1.5 per 6 per X dia S. So S bersamaan 6 bahagi 1.5 lah. Ini lebih kepada algebra So 6 bahagi 1.5. Jadi dapatlah 4. Next adalah saya masukkan untuk T pula yang ni. So Y bersamaan T bersamaan 6 per X dia adalah 5. So dapat teruslah sama ada kamu memang biar jawapan dia 6 per 5 ataupun boleh buat conclusion dalam perpuluhan iaitu 1.2. Okay, so ini adalah untuk number 5. And then number 5B boleh try buat sendiri Okay, so saya next sekali lagi. Okay, ini adalah satu contoh untuk soalan yang melibatkan perkataan yang panjang. So, macam mana nak keluarkan maklumat? Saya tunjuk yang macam mana nak keluarkan maklumat supaya senang nanti you boleh apply dekat soalan-soalan lain. So, contoh kat sini, dia kata T, tempoh ayunan. So, tulis apa yang diwakili oleh huruf-huruf tu. So, T ni tempoh ayunan. Tempoh ayunan T bagi suatu bandul ringkas berubah secara songsang dengan punca kuasa 2. So, punca kuasa adalah yang ni. 2, pecutan graviti G. So, ni saya tulis G adalah graviti. Contoh. Okay. And then, dalam satu eksperimen, tempoh ayunan ialah 1.01. So, tempoh ayunan adalah T lah. T sama dengan 1.01. Apabila pecutan graviti G bersamaan 9.85. Dia kata ungkapkan T dalam sebutan G. So, T dalam sebutan G macam saya cakap tadi, kalau dia suruh ungkapkan, jangan lupa kita akan letak T di hadapan. So, and kena ada T dengan G je huruf je. So, T kat depan sama dengan something G lah kat belakang ni. Ni contoh jawapan yang kita akan dapat. Jadikan T sebagai perkara utama. So, nak kira dia dah bagi yang ni, ubahan secara songsang. So, saya buatlah pengiraan ni, iaitu T sama dengan K per punca kuasa G. So, T 1.01 bersamaan K per punca kuasa 9.85 nilai G dia. Okey. So dari sini K bersamaan 1.01 darab je lah dengan punca kuasa 9.85. So dapat 3.17 nilai K dia. So kat sini untuk tulis cara penulisan dia, saya akan ganti balik dalam persamaan yang awal ni, yang ni. Ni dapat panjang perpuluhan dia macam ni, 3.1698. Saya ambil 2 perpuluhan je, 3.17. So dapat jawapan dia T bersamaan 3.17 per punca kuasa G. Okay? So, okay. So, yang ni sahaja yang untuk ubahan songsang. Kalau dia kata ubahan songsang untuk 2 huruf pun sama je konsep. And then kat sini dah. Okay. So, hari ni kita dah settle ubahan songsang, iaitu cara penulisan dia adalah ke bawah 1 per X. Jadi insyaAllah next week saya akan masuk ubahan bergabung dan settle bab ni. Okay.
So saya rasa sampai situ sahaja. InsyaAllah next week kita jumpa lagi pukul 3 petang masa bulan Ramadan ni. Okay, bye. Assalamualaikum.